banyak tempat setidaknya membawa dua makna. Satu dengan makna fizikal untuk menimbang sesuatu yang nampak, nyata. Dan dalam masa yang sama, mizan juga dengan makna penilaian tentang akhlak, tentang amalan, tentang hukum hakam, keadilan yang tidak nampak lah, yang tidak nampak secara fizikal. Itu di dalam Al-Quran. Setidaknya ada dua makna. Satu secara fizikal yang kita nampak alat menimbang. Yang kedua ialah tidak nampak dalam bentuk alat, tetapi ia adalah ukuran tentang akhlak seseorang, perangai seseorang, ya, penilaian tentang hukum, keadilan. Jadi amal soleh itu juga dianggap adanya mizan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada timbangannya, pertimbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak pergi secara mendalam, agak panjang, ya. Saya masuk seterusnya mizan dalam sunnah, iaitu dalam Sunan An-Nabawiyah. Ya, perkataan sunnah jamaknya sunan. Ya, satu ialah sunnah, kalau banyak ialah sunan. Tak sama dengan sunan dalam cakap Jawa itu, tak sama. Lain, ya. Sunan cakap Jawa itu lain maknanya. Ini sunan daripada sunnah. Selalu disebut sunan sittah. Sunan sittah itu ialah 6 imam dalam ilmu sunnah. 6 imam dalam ilmu sunnah, maka disebut sunan sittah. Bukharinya, Muslimnya, Tirmizinya, An-Nasainya, Ibnu Majahnya, ya. Baik, kita lihat muka surat 49, iaitu mizan dalam sunnah nabawiyah. Qala al-musannif rahimahullah, hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Katanya mizan dalam sunnah nabawiyah, iaitu di dalam hadis-hadis Nabi, berkaitan dengan makna fizikal, nampak, dan juga maknawi yang tak nampak, ya. Dan termasuk juga aspek duniawi dan aspek ukhrawi, ya. Termasuk aspek duniawi dan juga termasuk aspek ukhrawi. Maknanya apa yang dipakai di dunia dari sudut kita menimbang sesuatu yang nyata dengan perkara-perkara yang tidak nampak di akhirat esok. Berlaku sebutan mizan yang berlawanan dengan mikyal. Mikyal ialah iaitu sesuatu yang disukat, ya, sesuatu yang disukat. Kaila wal mizan, ya, kaila wal mizan. Secara berulang-ulang, di mana mikyal adalah benda yang ada di dunia, sedangkan mizan adalah akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita salah sukat, maka membawa kesan buruk pada mizan Allah di akhirat esok, ya. Disebut di dalam sunnah daripada Sayyidina Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahawa Nabi ada bersabda, wa biyadihil mizan, di tangan Allah lah, ya, di dalam kekuasaan Allah lah, al-mizan, timbangan. Siapa yang Allah yakhfidu, siapa yang Allah Ta'ala yarfa'u, siapa yang Allah Ta'ala angkat martabatnya, dan siapa yang Allah Ta'ala turunkan martabatnya. Di tangan Allah lah pertimbangan. Wa biyadihil mizan, maka Allah boleh menurunkan, Allah boleh mengangkat. Tuan-tuan, puan-puan selalu baca surah Waqiah. Dalam surah Waqiah disebut khafidatun rafi'atun. Khafidah, Allah yang boleh menurunkan, ya, martabat. Rafi'ah, Allah yang boleh
mengangkat martabat. Jadi maknanya apapun kedudukan kita, ya, kita kena faham yang mengangkat dan yang menurun itu Allah Ta'ala. Khafidatun rafi'atun. Apatah lagi di akhirat esok. Ya, belum tentu orang yang di dunia yang diangkat martabatnya akan juga terangkat martabatnya di akhirat. Belum tentu orang yang rendah martabatnya di dunia sentiasa akan rendah di akhirat. Khafidatun rafi'atun. Ya, Tuhan yang mengangkat martabat, Tuhan jugalah yang akan menurunkan. Ya, khafidah yakhfidu. Khafidah yakhfidu, rafi'ah yarfa'u. Ya, yarfa'u darajat. Allah mengangkat darajat. Ini tak nampaklah, benda yang tak nampak di akhirat, dan juga penilaian yang tidak nampak, iaitu dari sudut iman, dari sudut akhlak, ya, yang tak nampak physically, ya, secara fizikal. Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak murid kepada Imam Syafi'i, ada meriwayatkan, wal mizan biyadir rahman yakhfiduhu wa yarfa'uhu. Mizan di dalam penguasaan Allah, Allah yang menurun dan Allah yang mengangkat seseorang itu kedudukannya di akhirat kelak. Maka Imam Bukhari telah membuat kesimpulan, ya, berdasarkan ayat surah Al-Anbiya, wa nada'ul mawazin al-qist. Maka kami akan menyediakan timbangan-timbangan dengan penuh adilnya, ya, nada'ul mawazin, kami akan meletakkan, menyediakan mawazin tu mizan lah. Dia kalau satu mizan, kalau banyaknya mawazin. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, ya, wa amma man khaffat mawazin. Jadi kalau satu mizan, kalau banyak mawazin. Kami sediakan timbangan keadilan di akhirat esok. Wala yazlimu rabbahum, ya, Tuhan tidak akan menzalimi mithqala habbatin, mithqala dzarratin, walaupun sekecil debu daripada kebaikan, yarahu, walaupun maknanya ya'mal mithqala dzarrah khairan yarahu, dia mengamalkan suatu seberat debu timbangan baik, akan dilihat balasan Allah SWT. Kejahatan yang dilakukan walaupun seberat debu, akan dilihat balasan di sisi Allah. Itu keadilan Allah. Perkataan qist ialah adil, ya. Perkataan qist ialah adil. Liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Tak adalah satu diri yang akan dizalimi, termasuklah perkara yang kecil-kecil kita buat. Mungkin sikit je kerjanya, kerja tok siap misalnya, tapi kita buat. Kita buang tik cicak ke, buang le sampah ke apa ke, kita jangan ambil mudah. Yesh, anu ada, siap ada, dah kita bagi dia allowance. Itu duniawi. Itu duniawi, ya tak? Kalau kita fikirkan ukhrawi esok, Tuhan akan perlihatkan baik kita sampai kita membuang kotoran daripada masjid pun akan diperlihatkan. Jadi dengan sebab itulah an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Soal pengkhususan kerja, adanya siar, adanya bilik dan sebagainya, ya, itu untuk dipanggil siasah syar'iyah, untuk pentadbiran hukum syarak. Namun demikian itu tidak menafikan kalau kita ada upaya, ada wewenangnya untuk berbuat, maka jangan pandang kecil benda-benda yang remeh. Wala tahqiranna minas saghir, jangan dipandang kecil benda-benda yang remeh. Wa innal jibala minal hasa, sesungguhnya bukit itu, gunung itu berpunca daripada kerikil-kerikil. Berpunca daripada kerikil-kerikil, barulah menjadi bukit, kemudian barulah menjadi gunung. Jadi jangan dipandang kecil, ya.
Wa in kana mithqala habbah. Mithqal ialah timbangan berat. Ya, mithqal. Daripada saqil, daripada perkataan saqil, saqulat. Ya. Mithqal cakap Arab ya, dengan sa, mithqal tak sama dengan miskol. Itu pasal tak ngangkat telefon, ya tak? Itu lain, tak ngangkat telefon, ya tak? Ada miss call teman ni, ya. Apa hairnya? Itu miss call. Udah bunyi. Rasanya timbalan Ketua Menteri Sabah ni. Pasal jawatan tu masih lagi kosong tak? Timbalan Ketua Menteri Sabah. Nak gantikan siapa tu? Bung Mokhtar Radin. Kena dia. Hata, ya tak? Hata, ya tak? Habbah yang kita selalu sebut habbatis sauda. Satu bijian yang berwarna hitam, habbatis sauda, ya tak? Jadi walaupun seringan timbangan habbah, ya, satu biji daripada bijian, kita buat kerjanya kecil je weh. Ya tak? Nyongin je. Nyongin je kerja, nyongin. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu pada saudaramu itu adalah berpahala. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ini masuk-masuk moncong je. Muka 14. Patutnya muka berapa ya? Patutnya muka 12 kot. Muka 14 ni lonjong sikit ke mak, tak? Moncong tak? Tak ada nak nyongin. Nyongin tu yang jadi jadi maknanya senyumanmu pada wajah saudaramu itu juga adalah sedekah kerana kamu memasukkan rasa gembira dalam hati saudara mukmin, ya. Itu adalah berpahala. Sebab itu orang dulu-dulu, orang tua-tua pantang pergi rumah orang lain tanpa ada buah tangan. Lenggang je. Pergi pula bawa gerabak pula tu. Time orang nak makan. Aduh. Lerai. Apa? Pergi kamu nanok. Ngapa gerabak dah sampai. Haram ada buah tangan. Tembikir pun tak ada. Mak pantang orang tua-tua dulu. Tak? Sebab apa? Orang tua-tua mengamalkan, memasukkan rasa gembira dalam hati saudaramu. Itu berpahala. Idkhalus surur fi qalbi akhika sadaqah. Memasukkan rasa gembira dalam hati saudara kamu itu sedekah. Jadi kita tu punya manis mulutnya, apa susah-susah. Ini pun tak ngapai dah. Cebok sini, cebok tak. Cebok tu dekat-dekat dengan pencebok. Jadi maknanya tahabu. Bertukarlah hadiah, nescaya akan saling berkasih sayang. Kata Nabi, tahadu itu bertukar hadiah, maka tahabu akan berpindahlah kasih dan sayang antara satu sama lain. Itu yang mangkuk-mangkuk tu. Dapat 5, balas 7. Contoh ya. Statusnya hadiah je tu. Kalau engkau, udahlah tu hadiah. Apa pula? Nama lagi hadiah ya. Baik, maka tidak ada siapa yang teranaya, fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata nescaya kami akan datangkan dan kami akan timbang, kami akan hitung walaupun seberat biji sawi. Diterjemahkan habbah tadi, biji ya, sawi. Iaitu khardalin itu, ya, khardalin itu akan ditimbang dan cukuplah kami sebagai penghitung, wa kafa bina hasibin. Jadi maknanya ini ayat Quran. Ini adalah ayat Quran. Jadi bagaimana Imam Bukhari mensimpulkan ayat ini? Simpulannya, rumusannya bahawa ayat ini menjelaskan segala lisan kita, perbuatan kita pasti akan ditimbang dan dihitung. Satu kali itu para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami ingatkan perbuatan kami je yang kena timbang. Cakap kami pun kena timbang. Maka Nabi kata, hal yakubbu, tidakkah tersembam muka
ya, 'alan nar, ke neraka, illa hasaida alsinatihim, kecuali puncanya daripada produk lidah-lidah. Hasil daripada lidah-lidah belabun, ikut sedap je. Mungkin memfitnah, mungkin maknanya kita kata mengacum, menghasut, ya, mungkin menambah-nambah benda yang tak sampai tahap itu. Mungkin qazaf, ya, mungkin juga qazaf, tambahlah zaman gosip-gosip ni. Zaman gosip-gosip ni, ya tak? Jadi mungkin juga mengumpat. Itu semua hasaidu alsinah. Kata Nabi, bukankah ramai yang masuk dalam neraka, yang tersembam mukanya dalam neraka, illa, ya, kecuali tidak, melainkan hasil-hasil daripada angkara-angkara daripada lidah-lidah mereka. Jadi Nabi kata yang memasukkan dalam neraka itu bukan saja perbuatan, termasuk percakapan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut, kata Nabi, ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bicara yang baik. Kalau tak ada kebaikan, maka diam lebih baik. Silence is golden, ya. Jadi itu lepas. Tapi ya, bila dah berimpun weh, atau dah berangguk-rangguk, ngelin-ngelin, mulalah nambah haji nombor tu. Nak nyedak labunya tak? Entahlah temah rasa, temah rasa tu nambah lah tu. Entahlah temah rasa mulalah tu. Itu kita nak nambah lah tu. Orang lama-lama kata tak usah dibaca bab orang, baca bab sendiri. Bab tu buku. Ada orang Perak nak cakap orang putih. Buk tak keluar bab katanya tak. Tak usah dibaca bab orang, baca bab sendiri. Ya. Ya. Separuh. Ya. Sombong. Pertimbangan, mizan, ya, mizan. Kalaulah sembang itu membawa kebaikan, eloklah, tegur apa habis. Ya tak? Berapa beradik tu penyakit lah tu. Nanya berapa beradik, kawan ni lurus je 6, 3 lelaki 3 perempuan. Syurga teman bukan nanya itu dah tu. Mika berapa beradik, penyakit Mika. Jadi pertimbangannya, mizannya ialah kalau sembang yang boleh membawa kebaikan, maka teruskan. Jangan sampai kita langsung tidak, maknanya jinak dan lunak dengan orang lain. Al-muslimu, dia kena baca hadis pula yang lain. Al-muslimu alifun wa ma'lufun. Orang Muslim itu jinak lagi mudah dijinakkan. Maknanya susah benar lah nak berlabun dengan orang. Orang jawab, orang tanya sepatah, jawab sepatah. Ya tak? Kadang-kadang tanya sepatah, jawab setengah patah. Mau setengah patah jawabnya, ya tak? Jadi kalau sampai boleh menimbulkan sombong, dianggap sombong, maka pilihlah perkataan, saringlah perkataan yang boleh mencetuskan rasa lunak dan jinak orang terhadap sesama mukmin. Ya, jadi hadis harus dibaca secara komprehensif begitu, ya. Jadi orang mukmin tu begitu, mudah digauli. Ya, jinak lagi mudah dijinakkan, maknanya mudah digauli. Saya rasa dalam bab ini orang lelaki senang. Marah dia orang perempuan. Orang perempuan dia memilih. Dia tak mudah nak tiba-tiba nak mesra-mesra kopi tu, tak mahu. Dia tengok dulu. Dia tengok dulu dah. Orang lelaki tak kira dan dia menyongat dengan tertarik sekarang. Mudah lah tu, tak? Tapi orang perempuan pula, dan dia habis kena, udah dia berlabun sana, berlabun sini, orang ni sahut sana, sahut sini, sahut sana. Ya Allah. 5-6 topik boleh sahut topik tu. Itu pula kelebihan orang perempuan. Sebab itu bahasanya bahasa ibunda, mother tongue. Mana ada father tongue? Jadi orang perempuan dia boleh sembang 5 perkara, ya tak? Semua menyahut-nyahut. Orang ni sahut, orang ni kalau sembang ni sahut pula, orang ni sembang. Orang lelaki tak reti pula tu. Orang lelaki kalau satu-satu je dia adab dia. Dia tak reti nak intercept orang itu. Orang perempuan jangan. Tapi sebelum dia kena, tak?
Sebelum dia kenal payah sikit, tapi dah dia kenal, oi macam-macam bersilang-silang sembangnya. Sebab itu disebut bahasa ibunda, bukan ada bahasa bapak dia. Sebut mother tongue, mana ada father tongue ni tak? Itu kelebihan berbahasa. Orang perempuan dan kelebihan berbahasa. Tapi sangat selektif lah mula-mula tu. Kita tak. Kita itu mudah sikit bergaul. Tapi kita pula tak reti sembang bertindih-tindih. Apa itu? Orang lelaki ni tak reti sembang bertindih-tindih. Satu je dia hadap demo, tak? Dia pun tak reti bertindih-tindih. Itu kajian kemasyarakatan, sosiologi, antropologi. Ya. Bersifat fokus. Dia bercerangap. Dia maknanya banyak ya. Dia tak. Betul juga, betul. Sebab apa? Emosi tadi tak? Emosi ni. Jadi kan dalam peratus rasional dan emosional, peratus rasional laki-laki lebih tinggi. Sedangkan peratus emosional perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Peratus rasional lebih tinggi pada laki-laki, tidak pada perempuan. Jadi dengan sebab itu dia lebih menumpu ya dalam satu-satu perkara. Tapi orang perempuan oleh kerana emosi ni banyak ya, maka kadang-kadang terbawa-bawa. Nantilah dulu selesaikan yang ini. Kata dik suami ya. Ada banyak benda bertindih-tindih. Satu-satu lah teman nanya apa benda tak ada di rumah. Ya tak? Suami nanya apa benda tak ada di rumah. Dia khabar gula ada, kopi. Ya Allah, teman nanya apa benda yang tak ada. Yang mereka ngabar benda yang ada. Buat apa? Ya Allah. Kan? Kadang-kadang kopi tu dia bercampur tau, dia bercampur. Maknanya apa yang mereka ngabar benda yang ada. Teman nanya apa yang tak ada. Itu dia ya. Contoh ya tak? Jadi betul itu fokus tu ya, fokus. Tapi bukanlah kita ada diskriminasi gender ya. Tidak, bahkan sebenarnya kita saling perlu memerlukan. Tanpa emosional pun tak boleh hidup kita ni. Tanpa perasaan, tanpa maknanya kehalusan itu tak boleh juga. Sebab itulah kewujudan Hawa dan juga Adam dalam pandangan agama kita lengkap melengkap. Bukan ada saingan ke arah maknanya kita kata dominasi penguasaan. Tak, dalam Islam ianya bukan saingan. Laki-laki dengan perempuan bukan saingan. Dalam Islam ialah lengkap melengkap. Tidaklah dijadikan perempuan itu daripada bahagian kepala untuk dijunjung. Tidak juga daripada bahagian kaki untuk dipijak. Dijadikan daripada bahagian rusuk untuk didampingi. Ya. Kadang-kadang ada benda yang pikiran orang laki-laki itu, dia kata itu rasional. Tapi kurang berperasaan pula. Patutnya harus dipikirkan perkataan kita itu kadang-kadang menyentuh perasaan. Kadang-kadang orang lelaki pula straight sangat forwardnya ya tak? Straight forward. Dah orang perempuan ada kata nanti dulu bahasa yang kita guna tu kena tertib sikit ya. Wela-wela ngajung. Ya. Mengapa tuan dan puteri? Puan puteri. Lain macam soalannya ni ya, mudah nak. Mengapa tuan puteri bukan puan puteri ya? Ialah soal ketuanan, sovereignty ya. Soal ketuanan itu ya, kita kata bahawa ia menggambarkan soal bukan gender tapi soal penghormatan. Maka dengan sebab itu disebut tuan itu sebenarnya bukan gender, bukan soal jantina tapi tuan penghormatan. Macam juga kami. Allah Ta'ala selalu sebut kami. Ya tak? Kamilah yang menjadikan wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Kami di situ bukan bilangan. Kami di situ kebesaran, keagungan, kebesaran. Ya, kamilah yang menjadikan kamu berpasang-pasang. Jadi tak usahlah kamu bermusuh laki-laki dan perempuan. Kamu saling perlu memulak. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan malam tidur kamu itu sebagai kerehatan. Janganlah tak nak tidur-tidur. Ya tak? Ianya diperlukan sebagai fitrah, sebagai kerehatan. Jadi di situ bukan tanda banyak, tapi di situ ialah tanda keagungan dan kebesaran Allah yang mencipta kejadian fitrah ini mengikut keperluannya. Jadi tuan puteri di sini bukan soal gender, bukan soal jantina, tapi soal makna kehormatan.
Soal kehormatan. Ya. Wallahu a'lam. Mau kita. Jadi katanya lisan dan perbuatan setiap anak Adam itu akan ditimbang dan dihitung. Bahkan kalau kita baca ayat wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum. Kamu nyatakan ataupun kamu sembunyikan hasad, sangka buruk, tamak dalam ni, yuhasibukum. Allah hitung. Allah timbang. Benda yang tak nampak tu, yang dipanggil dosa batin. Ya, dosa ada dua, dosa zahir, dosa ada batin. Jadi bila ayat ini turun, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, apa yang kamu nyatakan, apa yang kamu sembunyikan akan Allah Taala hitung. Udahlah sahabat, ya, maknanya mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami boleh kontrol cakap kami boleh kontrol perbuatan kami. Inilah dalam hati lintasan-lintasan ni macam mana ya Rasulullah? Dalam bahasa Arab lintasan dipanggil khawatir, ya, khawatir. Lintasan-lintasan ni. Maka turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali yang ia upaya. Jadi lintasan itu kita tak upayalah. Lintasan tu kita tak upaya nak halang. Ialah kadang-kadang kita terlintas sesuatu yang kita tak dapat nak halang. Tiba-tiba jumpa kawan. Hai, baju merah pakainya. Dalam hati ni baju hati. Umur sama dengan aku. Baju merah. Itu lintasannya, itu tak apa, itu tak apa. Kalau sangka buruk berterusan tu, itu tak boleh. Itu dosa. Ini tak sekadar lintasan. Yalah, dia pakai baju merah, umur dah 75. Itu macam, mak nak jambu lagi. Nak jambu itu, jambu orang lama sebut jambu. Jambu lagi nak pakai cap warna merah, umur dah 75. Jadi lintasan itu tak apa. Tuhan kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah maknanya Allah memberati seseorang kecuali yang ia upaya kawal, ya. Jadi yang kita upaya kawal cakap kita dan lidah kita